Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan sambung soalan kimia Melaka 2024 kertas 1. Kita sambung soalan yang ke-24. So, sebenarnya kami dah buat dah soalan ni. Tapi kami lupa tekan butang record. Tak tahulah macam mana, tapi dia terlupa tekan butang record tu. So, kami akan explain sekali lagi tapi dengan lebih cepat. So, kita baca soalan yang ke-24. Rajah 13 menunjukkan susunan radas bagi tindak balas antara propanol dan kalium dikromat 7 berasid bagi menghasilkan bahan Q. Okey, daripada tindak balas ni saja, tindak balas propanol dengan kalium dikromat, kita tahu dah ini tindak balas apa? Ini tindak balas pengoksidaan. So, tindak balas pengoksidaan ni dia untuk menghasilkan apa? Menghasilkan asid. Asid apa? Asid karboksilik lah. Tak kisahlah asid propanoik ke, asid metanoik ke dan sebagainya. So, gambar raja ni adalah gambar raja yang penting untuk kita hafal. Sebabnya nanti dalam SPM ada kemungkinan dalam kertas 2 bahagian C akan naik soalan untuk kita lukis. Okey, dalam satu soalan kami tak ingat, tapi dalam trial 2024 kertas 2 ada satu soalan bahagian C yang diminta lukis. So, berhati-hatilah dan ingatlah lukisan ni. Okey, anyway, cara kita nak ingat mudah je. Kalau kita nak larutan kalium dikromat ni, dia kan larutan yang sedikit. So, kita pun kena uji menggunakan tabung uji. So, bila kita lukis tabung uji, jangan lukis dia saja. Mesti dah kita ada gabus yang dalam ni. And then dia ada tube. Lepas tu tepi dia ni mesti akan ada kaki retak. Sebab apa? Dia nak berdiri guna apa? Tengok. Dia mesti kena berdiri menggunakan something. And then, kita pun tulis bawah ni dipanaskan. So, bila panaskan, logically dia akan jadi gas, betul tak? So, gas sampai kat sini tiba-tiba ada air. So, why ada air? Apa function air yang sejuk ni? Air sejuk ni function untuk menyejukkan gas ni supaya dia menjadi cair. So, tak ada lah susah kalau kita nak trap gas tu, sebabnya dia dah menjadi cair. Maksudnya senang lah untuk dapatkan asid tu. Alright, so kita baca soalan. Bahan Q yang dihasilkan ditindakbalaskan dengan propanol membentuk satu ester. Antara berikut yang manakah formula molekul bagi ester yang terbentuk? So, dia nak formula molekul bagi ester. Untuk dapatkan ester, kita kena ada asid karboksilik tambah dengan alkohol. So, kita tahu dah alkohol kita adalah propanol kan? So, automatically bahan Q iaitu asid, kita tahu dah dia adalah asid propanoik. Sebabnya selalunya kita punya kalau nama dia propanol, contoh nama dia metanol. So, asid dia pun akan jadi asid metanoik. So, dia akan bertindak balas dengan nama yang sama. Okey. Jadi, berdasarkan A, B, C, D, kenapa jawapan dia adalah A, bukan B, bukan C, bukan D? Okey, kita tengok satu persatu lah. Okey. Sekejap. Yang pertama, apa kena tahu dulu. Kalau nak buat nama ester CnH2n tambah 1 kan. COO tambah, bukan tambah. CnH2n tambah 1. 2M lah, 2M. Okey, macam ni. Lebih kurang. Jadi, berdasarkan benda ni, kalau hampa tengok dekat pilihan A, B, C, D ni. Okey. Hampa akan perasan jawapan dia adalah A. Kenapa bukan B, C, D? Okey, yang pertama kita tengok dulu. Asid propanoik. Kita tengok propanol. Propanol CnH2n tambah 1 OH kan. So, dia akan jadi mana dah? Propan add prop. So, C3H2 OH. So, C3H7OH. Kan kita akan buang OH ni. So, cara dah C3OH. So, kat sini kita boleh buang C3, kat sini ada betul, sini salah. So, 2 ni betul. Okey. Asid propanoik pula, dia kan CnH2n tambah 1 COOH kan. Lepas tu
Kalau hampa tengok kat sini, logically mestilah yang ni A. Sebab C2 tambah 1, 3. Kan dia propanoi, asid propan. Asid propanoi so ada 3 asid. Kalau yang ni C3 tambah 1 lagi, jadi 4C. So yang ni apa? Yang ni asid propan, yang ni asid butanoik. Jawapan dia adalah A. So soalan yang ke-25. Terdapat 4 larutan dengan nilai pH yang berbeza. Larutan manakah mempunyai darjah pencaharian dalam air yang paling tinggi? So bila kita bercakap pasal darjah pencaharian air yang paling tinggi, maksud dia kita nak cari asid ataupun alkali yang kuat. Okay, so kalau hampa tengok pH, okay, yang ni 7, ini 1, ini 14. So semakin ke sini asid dia paling kuat. Kalau ke sini dia punya alkali dia paling kuat. Jadi kita kena cari antara 1 hingga 14 lah. So tengok A larutan P nilai pH 6. Okey, 6 ni adalah asid lemah. B larutan Q nilai pH 1. Okey, dia adalah asid kuat. C larutan R nilai pH 3. pH 3 ni kuat tapi dia tak sekuat 1. D larutan S nilai pH 8. Dia ni adalah alkali lemah. Soalan yang ke-26. Jadual 4 menunjukkan pemerhatian bagi 2 ujian yang dijalankan untuk mengesahkan cation dan anion yang hadir dalam larutan garam Q. Okey. Cation dan anion dalam video tutorial sebelum ni kami ada explain cara untuk kita ingat cation dan anion. Kita tengok kat sini. Dia bagi ujian, dia tambahkan beberapa titik larutan amonia dan kemudian secara berlebihan. And then dia kata mendekat menghasilkan larutan tidak berwarna. First thing yang kita kena ingat kat sini adalah zat. Bila dia berkaitan dengan amonia, kita ingat zat. So zat, zinc sahaja yang dilarutkan dengan amonia, kemudian dia jadi mendekat larut. Maksudnya zinc sahaja yang larut dalam amonia. Okey, jadi kita dah tahu dah, okey, cation dia adalah zinc. Sekarang kita tengok kat sini pula. Lepas tu dia kata tambahkan asid nitrik secara berlebihan diikuti dengan larutan argentum nitrat. Okey, lepas tu dia kata mendakan putih terbentuk. Kami ada explain kat sini. Okey, tak ada. Dalam saya nak cantik tu, kami ada buat yang ada 3 saya. Nak pun ada 3. Cantik pun ada 3. So, S ni apa? S ni adalah SO4. N ni adalah NO3. C ni adalah CCl. Semua ni samalah. Yang ni pun Cl, ni pun Cl, ni pun nitrat, yang ni pun SO4. Okey, jadi kami nak explain cepat je kat sini. Jadi apa yang boleh tengok kat sini adalah, saya akan lukis bagi elok sikit. Jadi kita lukis macam ni. 1, 2, 3. Saya nak cantik. Okey. Lepas tu ni adalah ni Cl, NO3, SO4. Okey, jadi dalam saya nak cantik ni, kalau kita nak uji sulfat, kita kena guna klorida. Kalau kita nak uji klorida, kita kena guna nitrat. Kalau kita nak uji nitrat, kita guna sulfat. So benda ni macam berkait lah. Faham tak? Jadi lepas berkait pula, hampa tengok. Okay, jawapan kami letak apa? Kami letak zinc klorida kan. The reason klorida sebabnya kita nak uji apa? Kita kata guna asid nitrik kan. Asid nitrik kan NO3. Kalau nak uji klorida, kena guna nitrat. So, sebab tu lah jawapan dia adalah zinc klorida. Kalau zinc sulfat pula, maksud dia akan guna klorida. Sambung soalan yang ke-27. Rajah 14 menunjukkan gambar rajah profil tenaga bagi suatu tindak balas. So, kalau kita tengok berdasarkan gambar rajah ni, yang ada titik-titik ni, yang atas tak ada titik-titik kan. So, yang ada titik-titik ni menunjukkan dia ada mangkin. Kalau yang atas ni pula, dia tak ada mangkin. Sebab itulah, kalau kita punya teori pelanggaran, cara kita nak jawab adalah, kalau mangkin kan, dia merendahkan tenaga penaktifan. Yang ni tinggi, yang ni rendah. So, kalau ada mangkin, dia merendahkan tenaga penaktifan. Okey, jadi dia tanya apa?
Dia tanya antara yang berikut pernyataan manakah yang betul menerangkan gambar raja profil tenaga tersebut. So jawapan dia adalah D. Kenapa? Kita tengok satu persatu. A. Tenaga kinetik zarah bahan tidak balas lengkung 2 lebih rendah. So kalau tengok sini, sepatutnya lebih tinggi lah sebab dia merendahkan tenaga peraktifan. Maksud dia tenaga kinetik dia paling tinggi lah. B. Size. Okey, size salah sebabnya dalam setiap tindak balas dia akan ada satu sahaja faktor. Faktor yang berubah hanyalah satu. So kalau kita tengok berdasarkan gambar ni, yang berubah faktor dia adalah makin. Jadi saiz tak nak kena mengenal lah. C. Bilangan ion hidrogen. Okey, ini pun adalah kita punya faktor kan. So salah. Yang jawapan dia adalah D. Lebih banyak zarah bahan tidak balas lengkung 2 dapat mencapai tenaga peraktifan berbanding lengkung 1. Soalan yang ke-28. Raja 15 menunjukkan mesin yang banyak digunakan di hospital dengan pelbagai kegunaan. Contohnya untuk mengesan masalah tumor. So yang ni adalah MRI. So kau tengok kat sini, MRI dengan train yang bullet train yang Jepun punya tu. Okey, dua-dua ada huruf R. So R ni menunjukkan bahawa dia tak ada resistant. Jadi mesin ini menggunakan elektromagnet. Okey, elektromagnet ni bab 8 form 4. Nyatakan sifat elektromagnet yang membolehkan mesin ini dapat mengesan penyakit dengan lebih cepat. So jawapan dia adalah C. Tiada rintangan pada suhu rendah. Maksudnya dia tak ada resistant. Soalan yang ke-29. Raja 16 menunjukkan struktur suatu polimer. Antara berikut yang manakah monomer bagi polimer tersebut? So monomer ni kita nak cari yang berulang, yang permulaan sebelum berulang. So kita ambil sini lah sebabnya ini H, ini CH3, and then ini H, and then CH3. Maksud dia H kat sini, inilah permulaan dan penamat dia. Yang ni adalah ulangan dia. Jadi kita pun ambil lah, jawapannya adalah A. Okey, kenapa dia tiba-tiba double bond? Dia macam ni. Asal dia lukisan ni macam ni kan. Ni lukisan asal, lukisan monomer. H, ini CH3. By the way, kalau hampa nak lukis dalam kertas 2 nanti, kalau dia punya apa kita panggilnya, garisan ni mesti berkena dengan C. Kalau ada huruf C lah. Kalau tak ada huruf C, dia mesti kena dengan H. Anda kata hampa letak garisan ni dekat H kan, dia kira salah. Okay, kembali balik pada yang ni. So bila kita nak jadikan dia sebagai polimer kan, polimer ni kan maksud dia berulang-ulang. Jadi bila berulang-ulang, yang bawah ni kita akan bahagi 2. So satu akan buat mai sini, dia akan digarisan macam ni. Setengah lagi akan buat mai sini, dia akan digarisan macam ni. Lepas tu dah kita akan dapat dia macam ni. Faham? Soalan yang ke-30. Raja 17 menunjukkan keputusan dalam suatu eksperimen sel elektrolisis. Baiklah, so kita tengok dia bagi kuprum, and then selepas 30 minit jadi kuprum, jisim dia bertambah. So dia tanya kita, berapakah bilangan atom kuprum yang terhasil pada sudu besi selepas eksperimen selesai. So kalau kita nak cari bilangan atom kuprum, dia bagi kat kita jisim. So apa yang kita kena buat, step pertama adalah jisim akhir tolak jisim awal, bahagi dengan GAR. GAR ni apa? GAR ni adalah jisim atom reaktif, iaitu 64. So lepas tu kita kena darab dengan 6.02 darab 10/3, iaitu pemalas Avogadro, untuk kita dapat dia punya bilangan atom kuprum. Sebab cara kita dapatkan bilangan atom kuprum adalah kita kena darab dengan pemalas Avogadro. Tapi nak dapat pemalas Avogadro tu kita kena ambil dalam bentuk molar kan. So nak dapat molar, kita pun buatlah jisim awal tolak jisim akhir, yang molar sama dengan M per GAR. Kita ambil balik yang tu, masuk dalam ni. Lepas tu dapatlah N kan. So N darab dengan 6.02 ni, dia dapatlah jawapan dia 2.35 darab 10/22. Soalan yang ke-31. Raja 18 menunjukkan mekanisme pembentukan X. Okey, ini adalah dalam bab redox form 5 chapter yang pertama. So lukisan ni lukisan yang dalam kertas 2024 punya, ada soalan yang dia suruh lukis. So hampa kena pandai-pandai detect. So macam ni kita nak bezakan anode dengan katon. Okey, anode ni dia sentiasa berada di kawasan tengah-tengah.
Okay, kawasan yang mudah berkarat. Ketot ni pula dia akan dekat kawasan yang ada oksigen. So, apa boleh tak kat sini lah sikit pun boleh juga ketot ni. Jadi, antara yang berikut persamaan manakah yang terlibat dalam pembentukan S? So, pembentukan S ni adalah pembentukan karat. So, karat dia ada anod dan ketot. So, kita kena cari anod dan ketot lah. So, karat kan dia ada ferrum. So, cari yang ada ferrum. So, kita ambil yang ni, bukan yang kedua sebabnya ferrum ni dia mengalami pengoksidaan. So, bila ferrum mengalami pengoksidaan, maksud dia air mengalami penurunan. Sebab tu 1 dan 4. Soalan yang ke-32. Darjah 19 menunjukkan susunan radas bagi penukaran sebatian karbon Q kepada sebatian R. Okey, yang ni adalah kaedah pengoksidaan. So, kita tanya, nyatakan formula molekul bagi sebatian R. So, sebatian R ni, tadi ada soalan yang satu lagi tu. Lebih kurang juga. Soalan apa tah yang dia bagi tabung uji macam tu kan? Okey. Dia tanya formula molekul bagi sebatian R. Sebatian R tu mana tu tah? Kepada sebatian karbon Q kepada sebatian R. Maksud dia sebatian R ni adalah asid lah kan? Tengok. Asid. Sebabnya bahan R ni asid. Bahan Q ni adalah alkohol. Jadi alkohol nak ke asid kan, alkohol nak ke asid, ni lah jawapan dia. Formula molekul bagi sebatian R. Sebatian R kan asid. Kalau B, C2H5OH dia adalah alkohol. Kalau C2H6 ni alkana tu. Kalau OH2, kalau dia ada 2, maksudnya dia diol. So, diol ni dia termaktub dengan alkohol. So, dia bukanlah. So, jawapan dia adalah A. Alright, so kita tengok soalan yang ke-33. Darjah 20 menunjukkan formula struktur suatu sebatian karbon. Nyatakan nama sebatian tersebut berdasarkan sistem penamaan IUPAC. So, kalau kita tengok kat sini kan, dia adalah single bond kan. Dia ada satu je dia punya garisan ni. So, kita tahu dia adalah kumpulan alkana. And kemarin ada orang tanya dekat dalam group WhatsApp, apa beza metil dengan etil. So, ni salah satu contoh lah. Kalau CH3, selalunya kita akan panggil nama dia metil. Ni adalah cara untuk kita ingat dalam exam. Selalunya dia bagi macam ni. Kalau C2H5, ini adalah etil. Alright, so tengok balik pada soalan. Kita nak kena cari dia punya apa nama sebatian. So, yang pertama, benda pertama kita kena buat apa? Cari induk. Induk tu apa? Induk tu adalah ular yang paling panjang yang kita boleh buat. So, andai kata kita buat macam ni. Okey, ni induk paling panjang kita dapat. Kalau kita buat macam ni, ini pendek sikit. Kalau ambil yang ni saja, ambil yang ni saja pun pendek. So, yang paling okey adalah ambil yang ini. Okey. Kalau ular ni dia hanya boleh bentuk L yang perfect sahaja. So, kita letak dah, kita dah ambil dah ni sebagai kita punya induk. Allah, mana pemadam? Okey. Sini ni. Lepas tu macam ni. Okey. Kemudian yang ni adalah man at prop boot pen heads heb. So, kita tahu dah lah nama kita punya induk adalah heptana. So, mana yang bukan heptana kita buang. Okey, hexana, okey, buang. Ini pun kita buang. So, kita ada sama ada 2,3 metil 4 ataupun 4 etil 2,3. Alright. Jadi kita pun tengoklah kat sini. Masa tu ada match. Okey, yang pertama kita tengok ni. Dia punya kedudukan cabang dia pada kedudukan yang ke berapa. So, kita kan ada dua cabang. So, mesti kita punya nama cabang kita lagi akan ada 2. Okey, nama cabang tu kat mana? Nama cabang tu dekat tengah-tengah.
So tengok kat sini, yang ni 4 etil salah. Sepatutnya 2, 3 dimetil. Ada 2 tempat. Okay, ni cara untuk kita mudahkanlah diri kita sendiri tu. Soalan yang ke-34. Darjah 21 menunjukkan susunan radas untuk menentukan haba pembakaran metanol. Okey, soalan ni kita jawab dah kemarin. Tak apa, kita jawab sekali lagi. Okey. Haba pembakaran metanol yang diperoleh ialah negatif 938.29 kg per mol. Hitungkan perubahan suhu dalam tindak balas tersebut. So, dia minta kita cari kita punya perubahan susu ni, kita punya ni lah, theta. Jadi kita pun buat. Yang pertama, delta H sama dengan negatif 938.29 kg. So delta H sama dengan Q per N. So negatif 938.29 sama dengan Q dibagi tak? Oh dah. Bagi apa kita? Dibagi 300 cm air dengan 3.0 metanol terbakar. Haba pembakaran metanol ini hitungkan perubahan suhu. So kita tulis dulu maklumat yang kita ada. Kita ada apa? Kita ada dia punya metanol. Metanol adalah CH3OH. CH3OH sama dengan 3.0 gram. Lepas tu ada 300 cm padu air tadi. Jadi apa kita boleh buat, kita kira dulu Q sama dengan MC theta. Tapi Q pun tak tahu kan. Kira apa dah? Kita kira dia punya mol dulu. Kita kira punya mol. So dekat sini sikit lah. Okay, so N untuk CN C3. Ni apa? Metanol. Ni apa ni? Oh, metanol. CH3OH sama dengan 3.0 bahagi dengan C ada berapa? C sama dengan 12 tambah H3 4 dengan 4 darab 1 O 16. So kalkulator kita akan dapat 0.09375 mol. Lepas tu kita pun buat dah, buat yang ni, buat Q per berapa ni, 0.09375. Lepas tu sebab ni kan dalam kg, so kita pun nak tukar kepada J, kita pun buatlah bahagi 1000. So kita akan dapat darab 1000 darab 338.29. So kita punya Q kita akan dapat 3589.6875. Okey. Yang ni pula sama dengan M kita berapa tadi? Ayat kita sama dengan 300 kan? 304.2 theta kat ni. So kita just bahagi dengan 300 darab 4.2. So kita akan dapat 2.84. Dia tanya hitungkan perubahan suhu. OMG. Okay, apa nak ubah? Kita dapat dah kan 0.09375. Okay, kita mula pada sini lah. Kita mula pada sini balik. So kita padam balik yang ni. Yang ni pun kita padam. Okay, supaya kita padam, kita kira total heat. Kita kira Q. So Q sama dengan mol darab H kan. Ni lah delta H tu, had delta tu. So Q akan dapat 0.09375 darab dengan 938.29. So kita akan dapat 87.633 kg kan. So kalau kita round off 1, 2, 3, so kita akan dapat 87.633 joule. Okey, ni kita punya joule. Okey,
Lepas tu boleh kita buat Q sama dengan MC theta. So apa? Q tadi kita buat apa tu? 87633 sama dengan M berapa? M sama dengan 300 darab 4.2. Lepas tu theta tak tahu kan. So kita guna balik kalkulator. 87633 bahagi dengan 300 darab 4.2. So kita dapat okey. Sekarang ni kita dapat 69.55. So round off dapat 70 lah. Okey, so jawapannya adalah 70. Okey, kami pun tak ingat mana kami silap kira. Tapi okey, berdasarkan sini apa faham dah kot noh. Okey, anyway kita tengok soalan yang ke-35. Raja 22 menunjukkan suatu aplikasi tindak balas dalam kehidupan harian. Antara yang berikut persamaan manakah yang mewakili jenis tindak balas yang sama dalam tindak balas tersebut? Boleh bagi kita tin panas, minuman panas, panas 3 minit. Jadi ni kita panggil exothermic lah kan sebab semua panas. Okey, tengok ada satu. Zinc tambah kupron sulfat sama dengan zinc sulfat tambah okey, ni salah sebab apa? Ada 2 zinc padahal kupron dia hilang. So salah, tak tahu ada technical error ke apa ke, tapi dia salah. Kalau B pula, okey salah lah. Yang C ni sudah C okey, ni betul C. D pun salah. Okey, logically lah kan. Soalan yang ke-36. Raja 23 menunjukkan formula struktur bagi siri homolog A dan B. Okey, kalau tengok kat sini dia ada OH kan. So ni kita tahu ni alkohol. Hal ni pula alkena. Sebab apa alkena tadi kami nampak ada double bond kat sini. So antara berikut yang manakah benar berkaitan A dan B? So A adalah air betul. Lepas tu kupron hidroksi salah. Terbakar dengan nyalakan lebih berjelaga salah. Okey, so dua-dua larut air, tapi B alkena dia tak larut dalam air. So jawapannya adalah huruf B. Soalan yang ke-37. Raja 24 menunjukkan satu sel kimia dan nilai keupayaan elektrod piawai. Kirakan voltan sel yang terhasil. Okey, so kita nak kira katot tolak anod kan. So katot tolak anod, mana kalkulator? Tak payah. 0.34 tolak negatif 2.38. So 8 tambah 4 12. 3 4 4 5 6 7 3 2 2.72 positif. Ada jawapan dia lah A. Soalan yang ke-38. Raja 25 menunjukkan susunan radas bagi suatu tindak balas kimia. Okey, dia bagi serbuk ferrum berlebihan, kemudian dia bagi larutan kupron 2 sulfat. Dia tanya haba penyesaran bagi tindak balas ini adalah 150 kJ per mol. Berapakah perubahan haba apabila 3.2 gram kupron terbentuk dalam tindak balas ini? Okey, haba penyesaran ialah 150. Maksudnya dia punya delta H sama dengan 150 kJ. Berapakah perubahan haba apabila 3.2 kupron terbentuk dalam tindak balas ini? So dia tanya pasal perubahan haba 3.2 kupron. Mana haba? Mana haba dah? Mana kupron? Ni kot. Kita kena buat dulu persamaan kimia. So kupron CuSO4 tambah dengan ferrum. So kita akan dapat tambah dengan ferrum SO4. Okey, macam tu lah lebih kurang kan. Fe2SO4. Lepas tu yang ni dia kata 3.2. Perubahan haba, ditanya pasal perubahan haba Q lah kan, ditanya pasal Q. Pasal delta H. Perubahan haba delta H. So apa yang kita boleh buat? Yang pertama kita buat dulu delta H sama dengan Q per N. Delta H tadi adalah 150 kilo joule sama dengan Q kita berapa? Kita nak cari Q lah kan. Aduh tak apalah. N tadi berapa? N adalah 3.2 kan. Kau dulu mol. N sama dengan 3.2 bahagi dengan kupron berapa? Kupron 64. So 3.2 bahagi 64 kita akan dapat 0.005.
So 0.05. Ini persamaannya dah mantap dah. So 150 darab answer, kita akan dapat 7.5. So Q akan dapat 7.5. Jawapannya adalah C lah. Soalan yang ke-39, persamaan termokimia berikut mewakili tindak balas penguraian kalsium karbonat. Okey, antara yang berikut pernyataan yang manakah betul menerangkan tentang persamaan tersebut? Alright, dia bagi kat kita ni positif kan. Maksudnya dia mestilah endotermik. So, tengok ingat endotermik. Suhu benda balas meningkat, salah. Dibebaskan pun salah. Jumlah kandungan tenaga abang tidak lebih tinggi. Okey, kalau disebut pasal jumlah kandungan tenaga bahan tidak balas, kalau lebih tinggi maksudnya dia adalah so diserap maksudnya endo. Soalan yang ke-40. Raja 26 menunjukkan bahan yang digunakan dalam pertanian yang terhasil dari proses rawatan air sisa. So, antara peringkat pengurusan sisa berikut yang manakah adalah peringkat penghasilan bahan tersebut. So, kita nak menghasilkan baja. So, bila kita nak menghasilkan baja, tak lain tak bukan jawapan dia adalah pengumpulan enak cemat. Sebabnya pengumpulan enak cemat ni dia adalah dia separate apa? Dia separate baja lah. Okay, so finally alhamdulillah kita dah siap kita punya Melaka Kertas 1 2024. So semoga berjaya untuk siapa yang nak ambil SPM tahun ni dan tahun akan datang. Semoga hampa dapat kimia yang elok. So buat yang terbaik dalam SPM. Dan okay, itu saja. Assalamualaikum.